Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sekarang coach nak berkongsi tips mengenai cara untuk anda mengatasi ataupun mengawal ataupun mengubati masalah pedih ulu hati, gastrik, kemudian mungkin masalah kembung perut berkaitan dengan masalah bila kita makan, lepas kita makan perut kita rasa kembung, rasa berangin dan sebagainya. Kemudian kita selalu pedih ulu hati. Simptom-simptom ni sebenarnya berkemungkinan ada beberapa faktor penyebab kenapa jadi begitu. Okey, antara penyebab yang sering orang terlepas ataupun apa orang panggil tak sedar penyebab ini berlaku pada dirinya adalah kerana low stomach acid. Maksudnya asid perut yang kurang. Okey, yang kurang. Jadi perut kita ni dia memerlukan pH 2 ke 3 ke 4 apa orang panggil pH. Okey, maksudnya keasidan perut kita perlu macam tu, dan kita punya sel dekat dinding perut kita akan mengeluarkan hydrochloric acid, asid perut untuk menghadamkan, mencernakan makanan kita. Okey, bila apa orang panggil asid perut kita kurang, apa berlaku ialah bila asid perut kurang menyebabkan kita punya perut tak dapat nak menghancurkan, tak dapat nak membunuh bakteria-bakteria jahat yang banyak. Okey, apa orang panggil bendasing-bendasing yang masuk ke perut kita. Jadi asid perut kita tidak mampu untuk membunuh kebanyakan daripada bakteria-bakteria jahat ni. Okey, jadi menyebabkan kondisi perut kita, dia punya apa orang panggil, dia punya bakteria tidak stabil antara bakteria jahat dan bakteria baik. Okey, bakteria yang buruk dan bakteria yang baik. Okey, antara bakteria yang buruk ataupun jahat yang selalu menghuni perut kita adalah seperti H. pylori. H. pylori. Okey, H. pylori. H. pylori ni adalah penyakit penyebab utama penyakit ulcer gastrik, gastric ulcer. Ataupun kalau kita perasan kita sakit gastrik, maksudnya perut kita rasa pedih sangat sampai kadang-kadang sampai terguling-guling, rasa macam luka dekat dalam perut. Itu menandakan bahawa kita ada ulcer dekat perut, maksudnya dinding perut kita terluka, berlubang. Kerana sebab utama adalah kerana H. pylori terbuk lubang kat situ. Bila dia terlampau banyak, dia boleh menyebabkan lining perut kita berlubang, dia terbuk lubang kat lining perut kita, menyebabkan apa orang panggil asid perut kita yang berasid tu dia menyakiti lagi bahagian yang terbuka dekat kita punya perut tu. Okay, bukan berlubang terus, tapi dia macam bahagian luka lah, bahagian luka. Okey, menyebabkan disebabkan oleh H. pylori yang banyak. Okey, dia kurang 2/3 daripada populasi dunia ada bakteria ni, cuma sikit dan banyak sahaja. Okey, tambah-tambah negara membangun sehingga 80%. Okey, baik orang dewasa, kanak-kanak sehingga kata coach hingga 10%. Jadi bila asid perut kita rendah dan lemah, bakteria-bakteria jahat seperti ini dia berkembang dan membiak dengan banyak. Okey, jadi bila kita makan, okey, makan terutamanya karbohidrat masuk dalam perut kita, bakteria-bakteria ni akan menjamah makanan kita tu dan mengeluarkan gas, dan dia akan semakin berkembang dan banyak dan menyebabkan kerosakan kat perut kita, dan dia mengeluarkan gas setiap kali kita makan. Sebab itulah kita rasa kembung perut berangin dan sebagainya semasa kita makan, selepas kita makan. Rasa selalu nak sendawa, rasa selalu nak terkentut, dan bila kita sendawa ataupun nafas kita memang berbau amat busuk. Okay, kerana bakteria jahat tu. Okey, dan dia memberi tekanan kepada perut kita. Kita rasa penuh, perut kita rasa tekanan. Kadang-kadang kita tak makan pun perut kita kembung. Okey, jadi bila tekanan daripada gas, daripada bakteria yang makan makanan kita dalam perut tu, dia menolak kita punya otot yang menutup pintu perut ke saluran esophagus. Okey, esophagus ialah saluran daripada kita makan ke tekak kita sampai ke perut, kita panggil esophagus. Okey, jadi dia sepatutnya asid perut kita tak naik ke atas, tetapi sebab tekanan daripada apa orang panggil gas daripada bakteria tu, dia menolak, memberi tekanan kepada otot kita panggil LES, iaitu lower esophageal sphincter muscle. Okey, dia terbuka. Okey, dia terbuka daripada tekanan gas tu dan menyebabkan asid perut tu naik ke atas, sebab menyebabkan kita
pedih ulu hati. Tambah-tambah kalau kita berbaring, ada setengahnya macam ada seorang klien coach tu, dia makan malam, besok pukul 3-4 pagi dia akan terjaga sebab pedih ulu hati, sebab perut berangin. Okey, kemungkinan sebab itu. Okey, yang tu antara sebab kenapa lower esophageal sphincter muscle terbuka adalah kerana bakteria perut yang tak stabil dan tak sihat lah. Okey, antara sebab lain adalah kerana kalau kita orang perempuan mengandung, dia ada tekanan daripada baby tu, dia bagi tekanan dekat lower esophageal sphincter muscle tu sendiri. So sebab tekanan pada baby. Ataupun orang yang obes ataupun terlampau gemuk, dan gemuk ada banyak lemak kat bahagian organ dalaman, kat bahagian perut dia memberi tekanan kepada otot yang sama, menyebabkan kita selalu pedih ulu hati. Kadang-kadang bukan sebab bakteria. Okey, jadi selain daripada kerana kurangnya asid perut menyebabkan bakteria overgrowth, maksudnya bakteria yang jahat banyak melambat dan mengeluarkan gas. Selain daripada itu, gas daripada makanan dalam perut kita tu sendiri yang dia lambat dicernakan. Okey, kadang-kadang sampai bila kita buang air besar, ada nampak bentuk makanan yang masih elok dekat kita punya najis. Okey, itu tandanya asid perut anda kurang sebab dia tak dicernakan. Makanan tu dalam bentuk makanan, dia keluar dalam bentuk kepada najis kita. So dia tidak dicernakan. Itu tanda bahawa asid perut kita kurang. Dan makanan yang dalam perut kita tu yang dia tak dapat dicernakan secara penuh tu, dia juga mengeluarkan gas. Okey, dia jadi macam tertapai, dia jadi macam dijerukkan kat situ. So dia mengeluarkan gas di samping gas daripada bakteria tu, dan memberi tekanan kepada lower esophageal sphincter muscle, dan menyebabkan asid naik atas dan sebagainya, dan kita pedih ulu hati, gastrik, kembung perut dan sebagainya. Jadi sekarang ni, hari ni coach nak memberikan anda tips. Okey, 2 amalan fizikal yang anda boleh laksanakan untuk membantu perut kita supaya kita tidak kena pedih ulu hati, supaya kita tak berlanjutan sampai kena GERD, supaya kita tak adalah IBS, okay, nak cirit-birit, nak termuntah, perut berangin, kembung perut dan sebagainya, supaya kita sampai tahap tu. Okey, untuk kita stop benda tu, ada 2 amalan coach nak terangkan kepada anda supaya anda boleh laksanakan. Yang pertama ialah bernafas. Yang pertama ialah bernafas secara natural. Okey, teknik bernafas secara natural, bernafas secara yang betul. Bila kita bernafas, bila kita tertekan, selalunya kita akan bernafas kat dada kita. Dada kita yang naik bawah, naik turun. Sebenarnya cara yang natural untuk kita bernafas adalah kita boleh tengok baby lah, dia akan bernafas sebenarnya kat bahagian perut. Okey, perut dia yang akan kembang dan kempis kat perut dia. So dengan kita bernafas secara natural ni, kita akan bagi relax kita punya otot, lower esophageal sphincter muscle tu kita bagi relax, dan kita akan menghilangkan tekanan. Okey, tekanan yang kena dekat dia tadi tu. Okey, kita akan nak menghilangkan tekanan tu dengan cara kita bernafas dengan betul, iaitu kita bernafas, tarik nafas guna hidung. Okey, tahan 10 saat lebih kurang. Kita cuba tahan 10 saat dekat perut. So dalam keadaan perut kita membuncit kerana kita bernafas tu, kita tahan 10 saat, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan guna mulut. Okey, cara dia macam ni. Macam tu, coach kembungkan perut tadi dengan bernafas tadi dulu. So tarik nafas dalam-dalamnya, tahan dalam 10 saat lebih kurang macam tu, dan lepaskan guna mulut. Okey, cara tak langsung inilah teknik untuk mengawal stres. Okey, sebab bila kita stres, kita akan bernafas laju dan singkat, menyebabkan kita tanda kita stres lah, laju dan singkat. So sebabnya tu keadaan kita stres, dan dia boleh mendatangkan pelbagai masalah yang lain sebab kita tak dapat kawal stres dengan betul. So teknik pertama yang coach ajar orang untuk menghilangkan stres ialah dengan bernafas dengan betul, iaitu teknik bernafas dengan natural. So teknik ini juga akan menyebabkan tekanan dekat esophageal sphincter muscle dekat bawah tu yang menutup perut tu, supaya dia hilang tekanan kat situ dan dia berkedudukan yang elok. Okey, dan perut kita dia turun ke bawah, dia tak bagi tekanan ke atas. Okey, menyebabkan lower esophageal sphincter muscle tu dia dapat berfungsi dengan normal dan baik. Okey, so setiap kali anda sebelum makan, selepas makan, dan waktu yang anda ingat
sentiasa amalkan teknik pernafasan ini, insya-Allah dia akan membantu anda punya lower esophageal sphincter muscle. Okey, itulah teknik pertama untuk kita orang panggil membantu kita punya perut supaya kita tidak menghadapi pedih ulu hati dan masalah kembung perut apa semua tu, iaitu dengan teknik pernafasan. Okey, yang kedua ialah setiap kali selepas makan, okey, teknik yang kedua, setiap kali lepas makan berehat sebentar dalam 5 minit, kemudian berjalan dalam 10 ke 15 minit. Okey, dalam 10 ke 15 minit. Dan bayangkan kalau anda berjalan, anda makan 4 kali, so dah ada lebih kurang 1 jam anda berjalan setiap hari, so dah cukup senaman untuk hari itu. So itu dari segi senaman lah. Tapi dari segi kesihatan perut pula, sebenarnya dia akan mengaktifkan perut kita supaya membantu mencerna dan menghadamkan makanan kita, supaya bila kita duduk baring, bila kita berehat nanti, dia tidaklah berlaku pedih ulu hati, sebab proses tu jadi lebih cepat. Okey, bila kita berjalan tenaga digunakan, terutamanya tenaga di otot badan kita yang paling besar, iaitu otot paha kita, otot pinggul, otot kaki kita digunakan. Jadi bila tenaga di situ digunakan, okey, badan akan meningkatkan proses, mempercepatkan proses pencernaan makanan kita. Jadi insya-Allah akan membantu supaya kita dapat terhindar daripada pedih ulu hati dan sebagainya. Okey, mungkin semasa kita berjalan kita akan sendawa, keluar angin siap-siap. Sebab sebab aktiviti kita berjalan itu. Okey, jadi ceritanya kat sini, dengan anda cuba bernafas dan anda berjalan selepas makan, okey, bernafas dengan betul, cuba amalkan teknik pernafasan yang betul, insya-Allah dia akan membantu menguatkan kita punya perut dan otot lower esophageal sphincter muscle tu yang menutup daripada asid perut naik ke atas ke saluran esophagus kita, lalu menyebabkan pedih ulu hati. Pedih ulu hati tu sebab dia pedih dekat esophagus tu, dia melukakan kita punya saluran esophagus tu sebenarnya. Okey, jadi itu dua teknik, dua amalan yang anda boleh laksanakan, amalan fizikal. Tapi macam mana kita nak memperbaiki keadaan perut kita yang mana dia banyak lambakan bakteria yang jahat, yang mana dia selalu kembung perut? Macam mana kita nak memperbaiki pula masalah tu? Okey, sekarang ni coach bagi anda 3 makanan yang anda boleh amalkan untuk meningkatkan asid perut supaya dia jadi lebih kuat, supaya pH perut kita 2 ke 3 pH, sehingga dia mampu memusnahkan dan bakteria yang jahat yang datang daripada makanan kita daripada luar, dan juga mengawal menstabilkan bakteria dalam perut supaya bakteria baik dia dapat mendominasi daripada bakteria jahat yang menyebabkan kita kesakitan. Okey, sebut memang jahat lah, sebenarnya dia tak jahat pun, dia cuma bakteria yang memberi kita masalah kesihatan. Okey, jadi apakah makanan yang membantu untuk menguatkan perut kita? Okay, yang pertama ialah makanan tertapai. Okay, makanan tertapai. So ingat, banyakkan makanan tertapai dalam anda punya diet. Okay, makanan tertapai contohnya seperti yogurt. Okay, yogurt makanan tertapai. Kemudian tempe. Tempe makanan tertapai. Kemudian kefir. Okay, kefir. Kombucha, iaitu kita panggil cendawan Mekah ataupun mat-mat, mut-mut kita panggil kan. So itu makanan yang tertapai yang bagus untuk kita amalkan. Kemudian apa lagi? Kita ada seperti apple cider vinegar. Apple cider vinegar pun makanan tertapai. Kemudian kalau orang suka Korea, dia boleh makan kimchi. Itu makanan tertapai. Makanan tertapai ni bagus sebab dia mengaktifkan perut kita, mengaktifkan kita punya sistem pencernaan, dan dia penuh dengan antioksidan, antibakteria, dan dia penuh dengan bakteria baik. Okey, dia penuh dengan kita panggil probiotik dan prebiotik. Probiotik ni ialah bakteria baik tu sendiri, penuh dalam makanan tertapai tu. Okey, prebiotik ialah makanan bagi bakteria baik. Jadi bila kita masukkan bakteria baik dalam perut kita, dia akan menstabilkan flora perut kita supaya dia boleh lawan, dia boleh dominasi, dia boleh memperbaiki keadaan flora perut kita supaya bakteria yang jahat tadi tidak bercambah dengan banyak. Okay, so dia mengawal kembali dan kita membetulkan kembali kita punya sistem perut yang rosak akibat pelbagai amalan kita yang salah sebelum ini. Okay, so makan makanan tertapai. Okey, sedikit coach bagi tahu mengenai apple cider vinegar, cara nak amalkan apple cider vinegar. Ini teknik yang selalu coach berikan. Setiap kali sebelum makan,
anda ambil 1 sudu apple cider vinegar ataupun apa-apa cuka, campurkan dalam 1 gelas air suam, kacau-kacau, minum lebih kurang 5 ke 10 minit sebelum makan. Amalkan lebih kurang 2 kali sehari. Ada yang amalkan selama sebulan, masalah perut dia hilang. Okey, perut kembung, pedih ulu hati hilang selepas sebulan dia amal. Okey, kena tengok juga sebab kadang-kadang orang yang mula cuba makan apple cider vinegar, dia pedih ulu hati dia makin teruk. Okey, sebab esophagus dia, saluran tu dah ada luka sebab asid perut. Dia makan lagi apa orang panggil apple cider vinegar, ada asid menyebabkan dia punya luka tu semakin inflame, semakin sakit. So kalau anda cuba beramal dengan apple cider vinegar, anda semakin teruk, jangan stop. Sebab maksudnya esophagus saluran esophagus anda tu masih belum sembuh ataupun dia tak dapat lagi terima apple cider vinegar. Tapi bagi yang cuba beramal sebelum makan 1 gelas suam 2 kali sehari, dia beramal, cuba beramal, dia rasa semakin okey, teruskan. Maksudnya dia sesuai dengan kaedah itu. Kalau anda tak sesuai, anda boleh makan tempe, yogurt, kefir, kombucha dan sebagainya. Kimchi tu pedas sikit kan. Okey, so yang pertama makanan ialah makanan tertapai seperti aku sebutkan tadi. Yang kedua ialah anda mengamalkan vitamin C. Okey, vitamin C sama ada daripada buah-buahan, sama juga macam apple cider vinegar, anda boleh cuba mengamalkan air lemon untuk memberikan membantu asid perut anda. Dia bagi preparation untuk perut anda, dia bagi kekuatan asid dekat perut anda. Cuba amalkan air minuman lemon. Okey, perah lemon sebiji dalam mungkin sebotol air mineral, kemudian minum sepanjang hari. Okey, ini adalah usaha. Tapi kalau bila anda cuba beramal, dia jadi semakin teruk, stop. Okey, so tu sebab air lemon kan dia asid juga. Jadi ceritanya kat sini, sama ada anda ambil daripada buah-buahan. Okey, buah-buahan memang banyak vitamin C, ataupun contohnya macam jambu batu, banyak vitamin C. Ataupun anda boleh ambil suplemen vitamin C daripada farmasi, pergi beli, makan suplemen vitamin C. Okey, yang tu yang kedua, vitamin C. Yang ketiga, anda boleh mengamalkan, kalau anda dapat cari dekat farmasi, suplemen yang bernama betaine. Okey, kita pergi enzim, dia adalah enzim perut. Okey, betaine selalunya dia datang bersama dengan pepsin. Okey, enzim perut yang akan meningkatkan asid perut kita. Okey, makan 1 ke 2 kapsul 10 ke 15 minit sebelum makan. Okey, suplemen beli kat farmasi, over the counter, cuba cari, insya-Allah ada. Cuba cari, jenama ada banyak jenama. Okey, tu makanan yang ketiga. Okey, betaine yang selalunya didatangkan sekali dengan pepsin. Yang keempat, makanan tambahan yang kita panggil bitters. Dia mungkin rasa pahit sebab namanya pun bitters. Okey, bitters ni dibuat daripada tumbuhan seperti antichoke, seperti wormwood, seperti dia ada banyaklah tumbuhan kita panggil bitters. Okey, dia berbentuk pil, banyak dijual di farmasi. Okey, so boleh pergi cari dan boleh amalkan. So bitters ni tujuannya dia mengaktifkan saliva kita, dan dia mengaktifkan saliva iaitu kita lah, sistem pencernaan kita, dan dia mau bagi preparation kepada asid perut kita. Dia mula aktif bila kita makan suplemen berkenaan, dia mula mengaktifkan sistem pencernaan perut kita, blood flow, okey, peredaran darah kat perut kita dan sebagainya. So dia membantu perut kita. So itu adalah empat makanan yang anda boleh amalkan, dan yang paling utama, yang paling mudah anda cari, semestinya makanan tertapai seperti yogurt, makan hari-hari, teh itu seperti kefir, kombucha, okey, kimchi. Okey, kalau orang putih dia makan pickles, kan, benda tu. Itu semua makanan tertapai yang akan menguatkan perut anda. Okey, itu yang paling utama sekali, anda boleh cuba amalkan makanan tertapai. Okey, kalau anda ni macam Korea sikit, makanlah kimchi. So makanan tu anda boleh amalkan. Dan makanan-makanan yang lain tadi seperti vitamin C, betaine, bitters tadi kan. Kemudian amalan bernafas dengan cara betul dan berjalan. Okey, semoga dengan amalan-amalan ini membantu untuk memperbaiki sistem perut anda, menguatkan perut anda, menghilangkan tekanan dan kembung perut berangin atau muntah, pedih ulu hati, GERD dan sebagainya, IBS, jerit-birit, constipation.
Okey, iaitu sembelit pun berasal daripada masalah yang sama. Okey, semoga semua masalah-masalah ini dapat dihilangkan dengan amalan anda, insya-Allah. Cuba amal. So kalau anda mendapat kebaikan daripada video ni, kalau anda rasa video ni bagus, silalah sharekan. Okey, Coach kongsikan tips-tips ni supaya anda dapat amalkan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp Coach di 0164384858. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan diet, senaman, kesihatan, boleh WhatsApp Coach di 0164384858. Coach jawab, insya-Allah free of charge. Okey, sekian dulu pada Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.